Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi dalam pertemuan kita, dalam program kita untuk memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran secara ringkas. Kita katakan program ini adalah program tadabbur ringkas, ataupun kalau kita tak nak panggil tadabbur pun kita panggil tadarus pun okey lah. Sebab kita nak sentuh-sentuh dia, panggil lah apa pun. Yang penting asalkan mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Allah bagi pahala lah, ganjaran yang baik lah atas apa yang kita lakukan ni. Sebab sebagai harapannya sebagai bekalan lah untuk kita kelak, terutamanya di akhirat kelak. Itu sebenarnya harapan kita. Bila kita belajar tu, kita kena betulkan niat kita semua, termasuk saya lagi. Yang paling penting tu saya sendiri yang berkongsi ni. Paling penting sekali untuk membetulkan nikmat. Innama a'malu bin niat kan. Innama a'malu bin niat. Setiap sesuatu itu tergantung kepada niat dia. Mudah-mudahan Allah jadikan niat ini adalah niat yang suci lah. Yang itu yang paling penting sekali untuk memahami ayat-ayat daripada Al-Quran. Dan kita, percubaan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan tujuan lebih utama ialah untuk kita mengamalkannya bagi kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi bukan maksud saya yang membincangkan ni saya lebih pandai daripada tuan-tuan ke puan-puan. Sebab di luar sana ramai saja orang yang lebih hebat, asatizah, para asatizah semua. Yang apa yang saya lakukan ini hanyalah orang kata berbincang-bincang lah, kita katakan berkongsi-kongsi. Sekadar orang kata supaya sebenarnya manfaatnya ialah supaya saya boleh ingatlah ayat-ayat. Kalau saya buat seorang-seorang pun saya jadi malas, saya seorang-seorang baca saya malas. Kurang-kurangnya kita ada orang kata kawan lah untuk mendengar-dengar, kata supaya nak naikkan semangat saya supaya dapat saya baca Al-Quran ni daripada awal sampai akhir. Itu antara tujuan utama. Manfaat tu juga untuk supaya Allah bagi saya kekuatan untuk terus belajar ayat-ayat daripada Al-Quran ni. Dan kita dah dari samping saya belajar tu, kita kongsi-kongsilah bersama-sama insya-Allah. Okey, Tayyib, tak nak celoteh panjang. Apa khabar semua? Tak tanya khabar ni, celoteh je. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Semoga tuan-tuan, puan-puan semua berada dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tayyib, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada ayat yang ke-31 daripada surah Al-Baqarah. Sebelum ni kita dah bincangkan sampai ayat 30 di mana Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di hadapan para malaikat bahawa Allah akan menjadikan khalifah. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perasan, masih belum disebut nama Adam alaihissalam itu. Disebut perkataan khalifah tu, dan khalifah tu bermakna kalau dari segi bahasa boleh kita katakan sebagai berganti. So akan diganti. Maksudnya akan sentiasalah kepimpinan ini diganti sampailah ke hari akhirat. Maksudnya bukan seorang ni sahaja yang akan jadi pemimpin di muka bumi Allah ni, tapi akan ada sentiasa pengganti yang akan berterusan sehinggalah ke hari akhirat. Maksudnya kita tak boleh kata oh ni tugas para nabi sahaja untuk menyampaikan agama. Tak. Dan kalau tak silap dalam hadis, mafhum hadis, apa tu? Ulama itu adalah pewaris para nabi. So dakwah itu perlu diteruskan sekadar mana ilmu yang kita ada, kita sampaikan mana yang kita tahu. Yang kita tak tahu, kita kata Allahu a'lam, saya tak tahu. Kita tawakaf, kita berhenti kat situ saja. Jangan cuba orang kata pergi bahasa kasarnya, jangan cuba goreng lah. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Kadang-kadang kita pun ada buat silap, kita rasa malu nak cakap, malu nak mengaku salah, kita pun cerita akhirnya terus pergi jauh. Jadi kita jangan, kalau boleh saya sendiri memesan diri kepada diri sendiri supaya kita tak pergi jauh daripada itulah. Kalau kita tak tahu, kita jangan cakap atas perkara yang kita tidak tahulah. Mana yang kita tahu sikit-sikit kita sampaikan. Itu sebagai amalan kita lah. Baik. Jadi khalifah itu sentiasa diganti sampailah apa perkataan khalifah itu maksudnya berganti-ganti kan, digantikan. So manusia ni akan mati dan akan diganti lagi sampailah ke hari akhirat. So maksudnya
maksudnya manusia ni akan terus memimpin bumi ni sampailah ke akhirat dengan apa? Dengan izin Allah SWT. Allah yang menaikkan, memuliakan manusia ni jika dia mengikut petunjuk daripada Allah SWT dan menjauhi segala larangan dia. Itu dia. Ikut segala apa yang Allah suruh dan jauh larangan dia. Kita ikut petunjuk Allah. Sebab tu kita awal-awal surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi Allah nak bagi kemuliaan kepada makhluk yang bernama manusia ini dengan apa? Dengan ilmu. Okey. Sebab tu Allah kata Allah tu a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kalau kita lihat ayat 29 lagi, Allah dah start dah. Allah bagi tahu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah kata dengan setiap sesuatu Allah itu maha mengetahui. Kemudian Allah kata kepada malaikat, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. So seolah-olah kita dah lihat bahawa adanya bayangan kepada kita kepentingan ilmu itu. Jadi kita lihat pada ayat 31, kita lihat apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkejam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia telah mengajarkan. Allah SWT cerita kepada kita bahawa dia telah mengajarkan. Yang ini Allah telah mengajarkan. Sekarang baru disebut nama khalifah itu. Siapa dia? Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha, semuanya. Dan dia telah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Apa yang Allah ajarkan kita pertamanya sebelum kita pergi kepada penafsiran, kita lihat kepada kitab, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Di mana yang kita cakap ni mungkin betul, mungkin salah. Kita just cuba je untuk tadabbur. Itu kita kena disiplin kita dalam ilmu Al-Quran ini. Tak boleh kita secara jazam kata ni betul lah, confirm. Melainkan kalau ada hadis Nabi yang sahih yang menegaskan atas perkara tersebut. Yang itu. Mesti ada ataupun ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan, dia telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Jom kita rujuk kepada kitab tafsir. Apa yang dimaksudkan dengan benda ini? Benda apa yang diajar ni? Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam ni? Jadi kalau kita lihat kepada tafsir karangan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawa benda-benda ni, nama-nama ni adalah suatu apa pun yang bernama dengan nama itu. Apa sahaja. Maka Allah ajarkan kepadanya nama dan yang dinamakan. Yakni kata-kata dan makna-maknanya. Ya, kata-kata yang dikecilkan dan yang dibesarkan. Seperti apa? Al-Qas'ah, itu mangkuk yang besar. Al-Qusay'ah, itu mangkuk yang kecil. Yang itu. Itu antara yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kalau kita tengok tafsir moden sikit, oleh tafsir Al-Misbah, oleh Pak Quras Shihab, dia kata, yakni Allah mengajar Adam nama-nama benda seluruhnya. Yakni memberinya potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan menunjuk benda-benda atau mengajarkannya mengenal fungsi benda-benda. Jadi ayat ni menurut beliau mengatakan bahawa manusia ini dia anugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin dan sebagainya. Allahu a'lam. Jadi bila kita katakan bila kita katakan berkenaan ini, bila kita memperkatakan berkenaan perkara ini, bahawa apa yang Allah ajarkan ini, Allahu a'lam, adalah berkaitan rapat dengan apa yang kehidupan sekeliling Nabi Adam AS nantilah, khususnya di dunia. Kemungkinan begitu. Sebab apa yang Allah ajarkan itu adalah suatu yang bermanfaat. Sebab ilmu ni bukan sekadar untuk kita hafal teorinya, kemudian kita buang, kita hilangkan macam tu saja. Sebenarnya ilmu ni kita belajar
paling penting ialah untuk kita amalkan. Tentu saja ilmu yang Allah ajarkan ini adalah bermanfaat kepada Adam dan cucu cicit, ialah yang untuk macam bagaimana dia untuk survive dan pastinya untuk bagaimana dia hendak hidup di muka bumi nanti, sebab dia akan diturunkan kepada muka bumi Allah ini walau macam mana pun, sebab tadi Allah dah kata pun huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan apa segalanya untuk kamu. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Ayat itu. Jadi bermakna para ulama menjelaskan bahawa sebelum Nabi Adam ni ada lagi wujud lagi, bumi ini telah pun sedia ada. So Allah pun dah kata dah kepada para malaikat, Allah nak jadikan khalifah di muka bumi. Maknanya kita dah tahu dah, kita pasakkan dalam diri kita bahawa Adam ini akan turun walau macam mana pun dia akan tetap turun di muka bumi Allah SWT ni. Maka Allah dah persiapkan Nabi Adam ni dengan ilmu yang secukupnya untuk dia menguruskan bumi ini, dunia ini. Allahu a'lam. Jadi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia telah mengajarkan Adam nama-nama benda semuanya. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dia telah memperlihatkan, Allah telah tunjukkan semuanya kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Dikatakan Allah SWT ceritakan kepada kita bahawa Allah telah tunjukkan semuanya. Adalah kalau kita tidak tafsir dikatakan bahawa dibawa benda-benda tersebut, perkara-perkara yang diajarkan kepada Nabi Adam itu dipaparkan di hadapan para malaikat, alal malaikah. Faqala, kemudian Allah telah berkata, dia berfirman, bi'uni, terangkanlah kepadaku, bi asma'i, tentang nama-nama, haulai, benda-benda itu, in kuntum, jika kamu adalah sadiqin, jika kalian adalah orang benar. Jika kalian benar dengan pemikiran kalian bahawa mengatakan bahawa khalifah ini akan melakukan kerosakan di muka bumi apa semua, walaupun sebenarnya benar apa yang malaikat tu kata, Allah pun tahu manusia akan melakukan kerosakan di muka bumi, tetapi Allah nak tunjukkan bahawa manusia ini ada potensi yang lain. Apa potensi yang dia ada? Ialah potensi ilmu. Yang paling penting ialah ilmu ni. Dengan ilmu kita dapat mengenal Allah. Dengan ilmu kita boleh kembali kepada Allah SWT. Seperti mana nanti Adam akan kembali kepada Allah SWT walaupun dia tergelincir. Nampak tak kepentingan ilmu ni? So Allah kata, Allah nak jadikan satu makhluk, ya aku tahu dia akan buat kerosakan, dia akan menumpahkan darah, tapi dia ada satu keistimewaan, dia boleh kembali kepada Allah. Anytime dia nak kembali kepada Allah, Allah sentiasa membuka ruang. Sebab tu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu Akbar. Jadi Allah nak cerita kat sini bahawa kelebihan yang ada pada khalifah ini adalah kelebihan ilmu berbanding makhluk-makhluk yang lain. Sebab apa ilmu ini digunakan, nanti ada persoalan orang tanya, kenapa Allah bagi soalan bocor kat Nabi Adam AS ni. Kadang-kadang soalan-soalan yang macam ni, bukanlah kita tak gemar kan, kita nak sombong ke apa, tapi kita kata macam benda-benda macam ni kita tak tahu. Saya tak tahu nak jawab satu lagi benda ni Allah tak cerita, jadi kita kata tak perlu nak fikir banyak sangat lah. Tapi siapa nak fikir tak apalah, dia nak kaji, dia nak buat kitab tafsir dia sendiri, dia layak untuk itu. Tapi bagi saya kita katakan cukuplah sekadar apa yang Allah ceritakan. Tetapi kita katakan beginilah, zaman sekarang pun bukan nak bermaksud bila nak ajar tu soalan bocor. Even kalau dalam exam pun sekarang kita ada open book, dan open book tu sendiri bukan semua orang boleh lulus pun. Orang yang ready je dia boleh tahu maklumat nak cari kat mana. Tetapi kita katakan di sini bahawa Allah tak ajar kepada para malaikat sebab para malaikat tidak memerlukan kepada ilmu tu. Sebab ilmu tu kita belajar, kita kena belajar ilmu sihir. Buat apa kita nak belajar ilmu sihir? Kita bukan nak buat sihir. Sihir tu satu dosa besar. Ada orang kata kena belajar sihir itu untuk balas balik sihir. Saya katakan tidak. Kita perlukan ruqyah saja yang Allah ajar, yang Nabi ajar, cukup. Tidak perlu kita tahu macam mana nak buat sihir. Tak perlu. Bagi saya tak perlu. Sebab saya katakan bahawa kita belajar apa yang Allah ajar, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan bahawa di sini bahawa ilmu yang diajarkan kepada Nabi Adam ni tidak diajarkan kepada para malaikat, sebab para malaikat bukan hendak mentadbir alam ini. Dia tak perlukan kepada cerik, nak tahu nama cerik ke. Misal kalau kita kasih dia bagi tahu perkara tersebut kan, perkakas yang nak digunakan untuk masak apa, itu tidak diperlukan oleh malaikat sebab malaikat tidak ada nafsu.
Jadi perkara-perkara ini diperlukan oleh Nabi Adam alaihissalam supaya dia dapat menguruskan kehidupannya di muka bumi Allah. So ilmu yang diajar ini kepada Adam alaihissalam ini adalah ilmu yang bermanfaat buat dia. Maka sebab itu dia tidak diajarkan kepada para malaikat. Kita katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui apa maksud sebenar daripada apa yang dia sampaikan ini. Baik. Kita teruskan. So Allah kata kepada para malaikat, jika benar kalian ini benar, jika benar kalian rasa kalian lebih pandai daripada aku, itu bahasa kasar lah. Itu kita punya, kalau tersalah minta maaf, tak ampun banyak. Tetapi kalau seolah-olah kita nak kata bagi mudah faham bahawa kalau betul kalian rasa kalian lebih berpengetahuan, kalian tahu bahawa Adam ni khalifah yang akan buat kerosakan, maka kalian bagi tahu nama-nama. Simple thing macam ni dia, boleh tak cerita kat aku? Kalau yang simple ini pun kalian tak boleh tahu, maka bagaimana kalian nak mempersoalkan, bertanyakan tentang sebab kenapa aku nak jadikan kau khalifah di muka bumi? Sepatutnya kalian hanya taat saja apa yang aku hendak sampaikan kepada kalian. Sebab kalian ni memang dijadikan untuk taat. Maka kita lihat apa kepada malaikat. Adakah para malaikat terus argue ke lawan kita? Kita nak tengok adakah para malaikat dia sifat dia macam mana? Kita lihat dalam ayat 32. Qalu, mereka berkata, Subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana, tidak adalah pengetahuan lana bagi kami. Illa, kecuali ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Maksudnya termasuk pada yang menumpahkan darah itu pun kau yang tunjukkan kepada kami. Engkau yang mengizinkan kami kepada pengetahuan itu. Jadi setakat itu yang kami tahu. Yang lain daripada itu kami tak tahu. Sebab tu kami persoalkan bukan apa. Kami nak bertanyakan hikmah. Seolah-olah kita boleh nampak tau. Apa yang malaikat sedang katakan ini. Tetapi dia memperakui mereka dengan merendah diri, memperakui bahawa setakat inilah. Rupanya ternyata bahawa Adam ini ada kelebihan. Allah telah mengajarkan ilmu-ilmu yang lain lebih daripada para malaikat ni bab ini. Ini kita katakan macam tu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Bukanlah kita kata bahawa malaikat ni makhluk yang hina ke tidak. Makhluk yang mereka adalah makhluk yang tertinggi, makhluk yang mulia. Mereka ada benda yang mereka mengetahui, benda baik yang kita tidak tahu. Sebab mereka berada dengan Allah SWT, apa yang Allah ceritakan kepada mereka. Tapi bab memimpin dunia, kelebihan itu Allah berikan kepada manusia. Itu kita katakan. Sebab tu manusia itu, even manusia itu sendiri ada bab orang ni tahu lebih. Ada bab saya tahu lebih. Ada bab tuan-tuan puan-puan tahu lebih. Jadi itu kita katakan. Bukanlah bermaksud atas semua perkara kita itu melebihi, pengetahuan kita melebihi para malaikat. Tidak, tentu tidak. Malaikat dia beritahu, ada malaikat ditugaskan untuk mencabut nyawa kita. Dia tahu bila, kita tak tahu. Bila Allah perintahkan, kita tak tahu. Mereka ada benda yang Allah ceritakan kepada mereka. Jadi bab, kita katakan bab kelebihan makhluk Allah ini, bab kita memimpin dunia ini, dan bab nanti, kerana kita memimpin, kita dipilih untuk memimpin dunia ini, maka Allah bagi kita kelebihan, kemuliaan, dan kemuliaan itu boleh mengatasi para malaikat, andai kata kita mengikut perintah Allah SWT. Dia ada syarat. Bukan mulia tu confirm mulia dah. Kalau kita tak berikhtiar, kita tak berusaha, maka kita mungkin boleh lebih, martabat kita mungkin lebih rendah lagi daripada haiwan. Na'udzubillah. Jadi Allah kata, innaka anta. Mereka memperakui bahawa Allah tu, engkaulah Allah yang ini alim. Al-alim, maha mengetahui. Al-hakim, maha bijaksana. Bukan sekadar saja ketahui. Kadang-kadang manusia ni kita tahu maklumat, tapi kita tak bijak pun sebenarnya. Tahu saja, hafal sahaja semata-mata, tapi tak faham pun. Tapi Allah dia tahu, dan dia juga maha bijaksana. Dia tahu apa yang dia buat. Nah itu. Kita teruskan. Kemudian Allah terus kata, qala ya Adam. Yang masa ni Allah belum lagi suruh Nabi Adam tunjuk lagi. Allah belum suruh Nabi Adam terangkan lagi. Tadi Allah suruh malaikat, Allah tanya kepada malaikat apakah benda-benda ini saja, nama-nama benda ni. Malaikat tidak tahu, so Allah nak tunjuk kelebihan khalifah ini. Qala ya Adam. Allah berfirman, wahai Adam, Ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, terangkanlah kepada mereka nama-nama semua ini. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Maka lalu setelah itu dia menerangkan kepada mereka nama-nama semua benda itu. Bi asma'ihim. Dia terangkan dengan nama-nama benda itu. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard
wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi Allah SWT berfirman dalam pada ayat 33 ini. Qala Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambikhum, terangkanlah kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama semua benda itu. Falamma, kemudian setelah amba'ahum, dia menerangkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama semua benda itu. Qala, dia berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Dia berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, bukan seorang, ramai, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ghaiba, perkara yang ghaib, as-samawati, di langit, wal ardi, dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, wa ma, dan apa yang kuntum taktumun, kamu telah sembunyikan. Allah. Ayat 33. Bila saya baca, kita dapat sebenarnya tahu kehebatan Allah SWT. Bagaimana Allah SWT menyusun ayat-ayat dalam Al-Quran ini cantik sekali. Kita nak explain, kita tak pandai. Tapi bila kita baca, kita tengok Allah. Allah kata, Allah firman, wahai Adam, terangkanlah kepada mereka nama-nama ini semua. Kemudian apa berlaku, Allah ceritakan. Kita sebenarnya tak tahu tau, dia tak tempoh masa daripada malaikat, Allah mengumumkan kepada malaikat itu. Kemudian Allah ajarkan kepada Adam itu berapa lama tempoh dia. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Mungkin ada dalam kitab-kitab tafsir, saya tak tahulah, saya terlepas pandang atas perkara tersebut. Tuan-tuan boleh baca dan belajar dengan para asatizah yang lebih pakar dalam perkara inilah. Jadi apa yang kita katakan terlihat daripada ayat 33. Qala ya Adam, Allah berfirman, wahai Adam, ambihum, terangkanlah kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama semua benda. Apa yang Adam buat, Allah tunjuk depan para malaikat. Allah demo lah, tunjuk terus. Ni dia makhluk yang akan aku jadi, yang telah aku jadikan di muka bumi Allah ni. Aku nak jadikan muka bumi aku ni khalifah di muka bumi ni. Ni dia. Apa kualiti dia? Allah bagi benda-benda ni, kemudian Allah kata falamma amba'ahum bi asma'ihim. Allah suruh dia terangkan nama-nama benda ni, mereka dia telah terangkan. Dia terangkan kepada mereka, yakni kepada para malaikat ni, dengan nama-nama benda itu. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah katakan kepada kalian, sesungguhnya aku lebih mengetahui perkara yang ghaib di langit dan juga di bumi. So apa yang berada di langit ini, okey, semuanya aku ketahui. Di syurga aku ketahui, di bumi aku ketahui, di antara kedua-duanya aku ketahui. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ma tubduna, apa yang kamu nyatakan. Yakni kalau kita katakan kalau Norma Alihan, Ustaz Norma Alihan, asatizah yang di Amerika tu, dia mengatakan bahawa Allah tahu apa yang kamu nyatakan di sini, bermaksud Allah tahu apa yang malaikat kata tadilah. Yang malaikat perasaan, malaikat bertanya hikmah tu Allah tahu. Wa ma kuntum taktumun, dan Allah tahu apa yang kalian sembunyikan, termasuklah apa yang disembunyikan oleh iblis. Yang tu. Allah tahu yang dia akan menentang. Allah tahu dia tak setuju. Dia tak setuju tentang di mana dijadikan Adam alaihissalam ni, dan jadikan khalifah ni. Sebab ada riwayat, riwayat tuan-tuan boleh rujuk. Saya ceritakan je. Masa Nabi Adam alaihissalam tu masih dalam tanah liat tu, iblis pergi lihat, dia masuk pun dalam rongga tu, kalau tak silap tu, dia lihat bahawa manusia ni ada kelemahan. Masa dia ada rongga-rongga, ada peluang-peluang untuk dicucuk, dibisikkan tentang kejahatan. So dia ada kelemahan, begitu, dia ada kelemahan. Kalau kita lihat pada memang kalau dalam hadis pun memang syaitan ini berjalan dalam darah manusia. Dengan izin Allah SWT, dengan cara yang Allah SWT saja tahu. Jadi Allah tahu apa yang di langit, apa sahaja yang berlaku dalam kalangan para malaikat, kalangan siapa sahaja. Ya, jin yang bernama iblis tu, Allah tahu apa yang berlaku, bercakap ke nanti iblis nak goda Adam kat syurga, semua dia tahu. Allah tahu semuanya. Wa a'lamu ma tubduna, Allah tahu Allah tahu juga apa yang di bumi, wal ardi,
A'lamu ghaibas samawat, aku tahu apa perkara yang ghaib di langit dan juga apa yang di bumi. Kalian rasa kalian tak takut mereka ni akan menumpahkan darah, tapi aku tahu lagi rahsia-rahsia lain, potensi-potensi lain juga yang ada pada manusia ni. Pada khalifah ini, yang apa yang mereka akan buat di muka bumi ni, mereka akan memakmurkan bumi, mereka akan berjuang habis-habisan untuk Allah SWT pun ada. So Allah tahu perkara tersebut. Wa a'lamu ma tubaduna, dan aku tahu apa yang kamu nyatakan. Wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Itu dia. Jadi kita bagi tahu kat sini pengetahuan Allah ni sangat luas. Apa saja tidaklah daun-daun yang jatuh di muka bumi ini melainkan Allah mengetahui tentang dia. Kita bilang kan ni cukuplah ni kening ni, tahu ke berapa banyak? Allah tahu. Kiralah kalau nak kira. Rambut kita ni kiralah. Semua Allah tahu berapa. Janggut ke kurang sikit kira. Yang itu semua Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang dizahirkan, benda gaib, apa yang ada dalam hati, semuanya Allah ketahui. Dalam rahim Allah ketahui. Allah ketahui segala-galanya. Jantina ke, apa nasib dia. Dia akan membesar jadi apa. Apa di sini. Semua benda. Semua perkara hanya Allah yang mengetahui sedalam-dalamnya. Sebab tu a'lamu, aku lebih mengetahui. A'lamu, aku lebih mengetahui. Ya betul kau tahu sesuatu perkara, tapi aku lebih mengetahui. Kau tahu pun sebab aku izin kau untuk mengetahuinya. Tapi yang lebih-lebih, semua Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Itu sebenarnya yang kita kena pasakkan dalam diri kita. Kalau kita susah hati ke, kita rasa macam Allah pun nak jadi dengan nasib aku masa akan datang semua, jangan risau. Allah lebih mengetahui. Apa yang kalian perlu buat sekarang ialah buat sahaja apa yang patut, apa yang disuruh, jauhilah larangan dia. Dia pasti tahu apa hikmah di sebalik apa saja musibah yang berlaku. Itu antara yang boleh kita ambil pelajaran pengajaran. Baik. Kemudian setelah itu, setelah Allah mengumumkan bahawa Allah menunjukkan demo kat depan para malaikat ini bahawa khalifah ini Adam ini ada keistimewaannya, kelebihannya itu ilmu. Sebab tu kalau kita lihat kalau dalam satu hadis, walaupun hadis ni bukanlah nak menjelaskan, bukanlah menafsirkan ayat ini, tetapi kita lihat ada kisah, tuan-tuan semua tahu kisah ni, mana Nabi menceritakan berkenaan seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia berjalan, dia jumpa dengan ahli ibadah, dia tanya boleh tak aku taubat? Dia kata ahli ibadat tu kata lebih kurang tak boleh. So dia bunuh. Dia tak puas hati, dia bunuh, dia marah, dia berang. Dia kata tak bagi taubat, bunuh. Cukup 100. Kemudian berjalan lagi, dia jumpa dengan seorang lelaki alim. Orang yang ada ilmu. Kemudian tanya boleh tak aku taubat? Saya ringkasnya dia kata boleh, tetapi dia kena keluar daripada kampung halaman. Sebab kampung halaman yang menyebabkan dia ini jadi jahat apa semua. Dan itu. Jadi menunjukkan bahawa di sini ada kelebihan orang berilmu, iaitu orang berilmu itu dia tahu mana jalan yang betul, mana jalan yang salah. Itu dia tujuan ilmu. Furqan, membezakan antara yang hak dan yang batil. Kelebihan orang berilmu. Sebab nak beribadah pun perlukan kepada ilmu. Nak menakbir alam pun perlukan kepada ilmu. Semuanya ilmu. Jadi itu kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Adam ni. Dia juga mengenal Allah dan juga at the same time dia tahu bagaimana menguruskan kehidupan di dunia itu. So kelebihan itu, kualiti itu ada pada khalifah ini, iaitu Adam ini, manusia ini. Dia ada kualiti untuk memakmurkan bumi dan dia juga ada kualiti untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. So dua kualiti dia ada. Dunia dan akhirat. Kedua-duanya dia ada kemahuan kepada itu. Itu kelebihan yang Allah nak bagi kepada manusia ini. Jadi Allah kata wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Okey, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah hormat. Dia tafsirkan sebagai sujud hormat lah. Sebab sujud tu hanya kepada Allah. Sekarang Allah perintahkan supaya sujud hormat. Sujudlah hormat, bukan sujud penyembahan, tapi buat sebab apa? Sebab Allah yang suruh. So apa saja Allah suruh, syariat syariat, kalau kita katakan syariat lah ketika ini dibenarkan untuk sujud kepada khalifah yang bernama Adam ini dengan perintah Allah. Kita tak boleh buat lah. Syariat kita tidak membenarkan, tetapi syariat ketika itu dibenarkan. Peraturan ketika itu dibenarkan untuk menunjukkan penghormatan kepada makhluk yang bernama Adam ni, sebab para malaikat yang akan membantu manusia juga.
akan membantu Adam ni, akan bagi wahyu, akan tolong kita. Kadang-kadang ada dalam hadis, walaupun saya tak berpasti tentang darajat tu, malaikat juga turut membisikkan kepada kebaikan, dan juga malaikat juga turut mendoakan kita. Malaikat menurunkan hujan dengan izin Allah SWT, dengan perintah Allah SWT. So ada kaitan rapat sebenarnya malaikat ini dengan manusia. Yang itu. Jadi mereka bersedialah untuk menunjukkan, Allah nak tunjuk bahawa mereka ini akan sudi untuk berkhidmat untuk manusia ni dengan perintah Allah SWT. So apa dia kena buat? Dia kena sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud. Kita kata sujud hormat. Mereka semua sujud kecuali illa, Allah kata ada pengecualian. Itu siapa? Itu iblis. Iblis ni kita kena ingat bukan iblis ni bukan malaikat, sebab Allah dah terangkan dalam suratul Kahf, kana minal jin, dia ni daripada makhluk jin. Saya tak nak bincang lanjut, kita cukup yang mana yang Allah terangkan dia. Fasajadu illa iblis, mereka semua, yakni para malaikat ni semua sujud kecuali iblis. Kenapa dia tak nak sujud? Allah bagi reason, aba wastakbar, dia ni berpaling. Sebab apa? Dan dia ini sombong. Kabir bermakna besar. Allahu akbar, Allah maha besar. So wastakbar, dan dia tu menyombongkan diri, yakni membesarkan diri. Dan Allah kata wa kana minal kafirin. Jatuh kafir, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, sujud hormat kepada Nabi Adam, walaupun sebenarnya dia tak kata pun dia tak sujud kepada Allah. Dia ingkar kepada perintah Allah SWT. Kalau kita ingkar kepada perintah Allah SWT, bukan kerana malas, kenapa? Kerana kita memang rasa tak relevan lah apa Allah kata. Misal kita kata tak patutlah apa tu orang lelaki ni saja yang bagi nafkah kepada isteri ke apa, sepatutnya sama-sama kena cari. Kalau mereka berbincang tak ada masalah. Ini dia menyalahkan Allah. Kenapa Allah bagi ketetapan kepada lelaki kena buat semua perkara ni apa semua? Dia tak puas hati, silap-silap boleh membawa kepada kekufuran kalau dia tak puas hati dengan Allah. Dia kalau dia sama-sama bincang demi kerana masalah rumah, kerana untuk kemaharumanian rumah tangga, untuk bagi isteri dia sikit tugas apa semua, itu tidak ada masalah. Tapi ini saya katakan kepada kita tak puas hati dengan apa yang Allah tetapkan. Macam kita tak puas hati kalau orang perempuan lah tak puas hati, kenapa lelaki ni lebih, dia punya harta semua ni, apa ni Allah tak adil. Kita dah mula pada situ, boleh membawa kepada kekufuran. Itu yang berlaku kepada pada iblis ini. Dia tak puas hati dengan Allah punya ni. Bukan sebab malas ke apa, hari ni aku malas lah, aku nak sujud dengan dekat Adam ni, aku ada kerja nak buat ni, nantilah. Itu lain, itu perkara lain. Tapi ini memang dia tentang sebab dia tak puas hati dengan Allah. Dia tak puas hati sebab apa? Sebab dia telah berpaling, dia ini rasa membesarkan diri, yakni menyombongkan diri. Baik. Kalau kita rujuk kepada dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir karangan Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau ada meriwayatkan kata-kata daripada Qatadah berkenaan ayat ini. Dikatakan bahawa iblis ini hasad kepada Adam AS dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, saya diciptakan daripada api sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mahu sujud kepada Adam. Itu sebab utama yang diceritakan oleh Qatadah, kerana dia merasakan bahawa kejadian dia itu lebih baik daripada Adam, dan itu turut dinyatakan nanti dalam surah yang lain. Itu dia. Jadi dikatakan lagi, apakah sebenar itu sombong? Dalam satu hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sabda baginda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga sesiapa yang dalam hatinya ada seberat zarah daripada sifat sombong, yakni sifat membesarkan diri. Nauzubillah. Jadi ada orang tanya juga, qala rajulun kepada Nabi, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Seorang sahabat bertanya, sesungguhnya ada orang suka pakai pakaian dan kasut dan elok. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bagi dia jawab, sesungguhnya Allah tu cantik dan menyukai kecantikan. Jadi apa sebenarnya sombong tu? Sombong tu Nabi SAW jelaskan, al-kabir, al-kibru, batarul haqqi, wa ghamtun nas. Sombong itulah menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain. Itu dia sombong. Dia tolak kebenaran, dia tolak apa yang benar itu walaupun itu datang daripada Allah, dan dia merendahkan manusia, merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Itu sombong.
Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merendahkan manusia. So ini ada pada iblis ini. Dia membesarkan diri dia rasa kejayaan yang lebih baik, maka dia tolak kebenaran, dia tolak perintah Allah SWT kerana sombong itu. Sedangkan ada dalam hadis lain mengatakan bahawa sombong itu hanya layak bagi Allah, pakaian Allah. Kalau tak silap masuk daripada hadis tersebut. Tapi sombong itu hanya layak bagi Allah. Allah sahaja yang boleh membesarkan diri sebab dia kekuasaan dia mutlak, tidak ada kelemahan walaupun sedikit. Dia menjadikan segala-galanya dia berhak untuk sombong. Allah dalam Quran Allah berhak membesarkan diri dia. Allah mutakabbir, Allah tu membesarkan diri, dia berhak. Sebab dia itu menjadikan segala-galanya, dia berhak mengatakan bahawa dia sahaja yang betul. Dia berhak meremehkan perkara-perkara lain, dia berhak. Sebab dia layak untuk itu. Sedangkan manusia itu penuh dengan kelemahan. Saya tengah cakap-cakap ni, tiba-tiba sakit perut, terpaksa berhenti kejap. Tiba-tiba bateri blackout ke apa, bateri habis, terpaksa berhenti kejap. Penuh dengan kelemahan. Allah boleh cabut nyawa anytime tengah cakap-cakap, mati. Jadi penuh dengan kelemahan. Tidak manusia, tidak makhluk-makhluk lain, jin dan manusia tidak. Sebab semua jin dan manusia ni dijadikan untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wa ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri. Memperhambakan diri bukan sekadar sujud kepada Allah, tapi ikut apa saja perintah Allah SWT. Termasuklah dalam kisah ini di mana semuanya malaikat termasuklah iblis ini diperintahkan untuk sujud hormat kepada Adam AS. Maka dia kena buat sebagai bukti dia memperhambakan diri kepada Allah, nak ikut perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Dan bagi kita pula umat zaman sekarang ni, Allah suruh ikut siapa? Allah suruh ikut Rasulullah SAW, maka kita ikut sunnah Nabi SAW. Kita genggam tu benar, kita gigit dengan gigi geraham, dia buat sesungguhnya, walaupun kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang dibenci, walaupun kita masuk dalam golongan orang-orang yang terasing, tidak ada masalah selagi mana Allah tu redha kepada kita. Sebab itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan. Okey, maka Allah pendekkan cerita sebab nanti kisah ni akan ada lagi. Ni season pertama lah kalau kita nak katakan dah macam tu lah. Nanti season kedua ni cerita pasal Adam dia bersambung dalam musim yang lain. Kalau kita katakan macam tu. Jadi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tadi Allah kata wa kana minal kafirin, maka termasuklah iblis daripada orang-orang kafir. Maka sekarang Allah fokus kepada Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, uskun, tinggallah. Kalau perkataan uskun ni bermakna tinggal lah. Tinggalnya ada yang mengatakan bahawa tinggal ni tinggal sementara lah. Kalau macam kita kan, kita aina taskunu, di manakah kamu tinggal? Askunu fil sya'alam ke misal. Jadi askunu fil bait, aku tinggal kat dalam rumah, bukan kat dalam flat, aku tinggal kat rumah misal. Jadi bila kita tinggal kat dalam rumah tu, kadang-kadang bukanlah kita tinggal menetap tu selama-lamanya, kadang-kadang kita keluar pergi kerja, kadang-kadang kita pergi tempat-tempat lain, ataupun ada masa kadang-kadang mungkin kita akan pindah pula ke tempat lain, tak duduk rumah tu dah. Jadi tempat kita tinggal tu tidak tetap. Jadi waqulna ya Adam uskun, tinggallah, anta, kamu, wa zawjuka, dan isterimu, al jannah, syurga. Wa kula minha ragadan, dan makanlah kamu berdua daripadanya, yakni syurga, penuh dengan keselesaan. Hai syi'tuma, sebagaimana yang kamu dua kehendaki. Tapi ada satu syarat sahaja. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu berdua jangan kamu wala taqraba, jangan kamu dekati pokok ini. Kalau kamu dan dekati pokok ini, maka fatakuna, kamu berdua akan jadi daripada golongan orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Ada Allah cerita berkenaan moyang kita ini, Adam. Allah katakan kepada dia, Adam, tinggallah kamu di dalam syurga ini bersama isterimu, bersama pasanganmu, makanlah kamu berdua apa saja, makanlah apa saja. Apa saja. Cuma jangan dekat pokok ni. Bukan jangan makan saja, jangan dekat kat pokok ni saja, jangan dekat kat pokok ini saja. Kalau kalian dekat juga, maka kalian akan jadi orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi kalau kita nak bawa dalam kehidupan kita,
Ini sebagai dalil juga kepada kita bahawa segala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menjadikan segala-galanya di muka bumi ini untuk kalian. Banyak yang halal ni, tapi ada istina, ada beberapa perkara yang haram lah yang kalian tak boleh dekati. Ada yang haram sementara, ada yang haram terus. Haram sementara macam perempuan tu haram untuk kalian, tapi kalau kalian nikah dengan dia jadi halal. Itu haram sementara. Tapi ada yang haram terus macam khinzir semua, macam riba, judi, apa semua perkara-perkara tu haram terus. Tapi yang banyaknya yang halal. Concentrate bagi tumpuan kepada yang halal, jangan dekat yang haram. Jangan dekat pun jangan. Wala taqrabaz zina kan. Jangan kamu dekati zina. Allah tak kata jangan kamu lakukan zina, jangan dekat pun. Pergi kepada perkara yang membawa kepada zina. Kita laptop ni ada benda elok, ada benda jahat. Satu klik boleh tukar. Cerita lain dah. Allahu akbar. Mudahnya zaman sekarang untuk menempah apa tiket ke neraka tu. Nauzubillah. Jadi Allah kata jangan dekat haziz syajarah. Jangan dekat kepada pokok ni. Kalau tidak, kalian akan jadi atas perkara yang zalim. Kita tak nak cerita lanjut. Kita cerita apa yang Allah cerita. Nanti next season, musim lain, Allah cerita tentang bagaimana apa yang berlaku sebenarnya. Kita cukup sekadar itu saja. Biar suspense sikit. Walaupun dah tahu dah, dia buat macam suspense. Okay? Alright. Kalau kalian buat juga, maka fatakuna minaz zalimin. Kalian akan jadi orang-orang yang zalim. So, tapi kalian boleh makan apa saja dalam syurga ni. Apa saja. Cuma jangan pokok ni saja. Kalau kalian buat juga, kalian akan zalim. Tapi malangnya, apa yang berlaku seperti mana yang Allah telah tetapkan, ini semua dalam ilmu Allah, ini semua ketentuan Allah, kadang-kadang ada hikmah dia. Allah kata, فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Lalu syaitan memperdayakan mereka berdua. Allah tak panggil iblis dah, Allah panggil syaitan. Syaitan ni maksudnya dijauhkan daripada rahmat Allah, menjauh daripada rahmat Allah SWT. Itu syaitan. Jadi kafir. Dan juga sebenarnya dia bukan sengaja menjauhkan, bahkan dia akan menjauhkan orang lain juga daripada Allah SWT. Jadi apa dia buat? First perkara yang buat, bila Allah tak panggil dah nama dia iblis, Allah panggil tugas dia apa? Perbuatan dia. Fa'adallahuma syaitan. Lalu syaitan ini memperdaya mereka berdua. Anha daripadanya yakni syurga. Fa'akhrajahuma, maka dia mengeluarkan mereka berdua. Bukan syaitan yang keluarkan, Allah yang keluarkan. Syaitan apa kerja dia? Dia hasutkan. Dia tak ada authority untuk keluarkan manusia daripada syurga ke daripada neraka. Tak ada authority. Dia cuma boleh hasut saja. Itu kita nampak daripada ayat ni. Allah kata yang menggelincirkan tu syaitan betul. Tetapi yang dia mengeluarkan daripada syurga itu adalah Allah SWT. Maksudnya syaitan boleh menggelincirkan kita. Kita boleh buat maksiat, auzubillah, tapi kita boleh tergelincir, kita boleh buat perkara yang Allah murka, tapi syaitan tak boleh masukkan kita dalam neraka. Hanya Allah yang boleh masukkan kita dalam neraka. So kita pergi ke Allah minta ampun. Itu dia key dia, kunci. Tak buat dosa, jangan tunggu. Nabi kata susuli kejahatan kamu dengan kebaikan. Jangan tunggu walau saat, minta ampun terus. Allah ajar dalam ayat ni sebenarnya. Syaitan memang boleh. Dia ada kemampuan. Allah bagi kemampuan untuk bisik kita. Tapi dia tak ada kemampuan untuk bawa kita ke neraka kalau itu Allah tak izinkan. So kembali pada Allah. Buat jahat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Siapa-siapa kalau ada anak-anak, adik-adik semua. Kalau dah buat salah ke ayah semua, siapa-siapa pun. Ibu ayah semua. Kalau ada buat salah ke apa, jangan putus asa dengan rahmat Allah, kembali. Selagi mana kita ada peluang. Jangan bertangguh. Fa'azallahuma syaitan, maka iblis memperdaya mereka berdua daripada syurga, tapi yang keluarkan mereka berdua dari syurga ialah Allah. Fa'akhrajahuma. Allah dah keluarkan mereka berdua. Nimma daripada kenikmatan. Kana fiha, mereka berdua di dalamnya. Ini juga syaitan ni ada syaitan manusia, syaitan jin. Jin dan manusia. Boleh hasut. Manusia pun boleh hasut. Dia boleh jadi syaitan. Dalam surah An-Nas ada dinyatakan syaitan pada jin dan manusia kan. Jadi kita katakan bahawa walaupun mereka boleh hasut kita buat macam-macam apa semua, tetapi yang boleh mengeluarkan kita daripada nikmat itu hanya Allah SWT. Sebab tu kita sebagai pedoman kepada kita bahawa jangan kita, kerana kita rasa susah, nanti orang tak nak bagi kekayaan kepada kita, orang tak nak kawan dengan kita, jangan kita rasa macam tu. Biarkan kalau mereka tak nak pulau kita, yang penting kita ada Allah SWT. Lagipun tentu saja ada kawan-kawan lain yang boleh membantu kita. Itu yang kita kena tanamkan dalam diri kita. Bahawa yang boleh mengeluarkan kita daripada nikmat ini bukan manusia. Mereka boleh hasut saja, mereka boleh buat, mereka boleh susahkan kita, tetapi yang boleh keluarkan daripada nikmat ni hanya Allah SWT. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka dia keluarkan mereka berdua daripada kenikmatan yang mereka berada dalamnya. Wa qulna hbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, atau bahasa asal maksudnya jatuhlah kamu.
ba'dukum sebahagian kamu li ba'din bagi sebahagian lain adalah musuh, maka manusia akan saling bermusuhan. Allah iktiraf apa yang malaikat kata tadi. Mereka akan saling bergaduh, mereka akan saling berperang, mereka akan saling bertelingkah, akan bahkan menumpahkan darah pun. Allah akui perkara tersebut. Kemudian Allah kata walakum fil ardi, dan bagi kamu di bumi mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan kenikmatan ilahin hingga waktu yang ditentukan. Pun begitu Allah kata bukanlah sentiasa itu peperangan, bukanlah sentiasa itu kesusahan, tetapi ada juga masanya, kebanyakan masanya manusia itu juga dapat dua tempat tinggal, dapat nikmat, dapat kesenangan hinggalah ke waktu yang akan ditentukan, iaitu waktu kembali kepada Allah SWT, sama ada dalam kiamat kecil itu kematian ataupun kiamat besar itu musnahnya segala alam ini. Dari itu kehidupan manusia, ada masa senang, ada masa susah. So Allah kata, tak apalah, kau dah buat salah, so kau kena hukum. Kalau kita kata hukum lah, walaupun sebenarnya dia bukanlah hukuman. Sebab apa? Allah SWT memang tentukan pun Adam akan turun. Cumanya kalau kita nak lihat kepada hikmah, ini kata Allah Alam, kalau kita lihat kepada hikmah, Allah ini sedang menyediakan Nabi Adam ini bukan sekadar teori sahaja nama-nama benda, tapi Allah juga ada praktikalnya. Bahawanya apa? Nabi dia nak tunjuk bahawa musuh kamu adalah iblis. Kalau cerita sahaja tak jadi. Dia kena rasa. Dia kena ada pengalaman. Itu manusia. Manusia belajar daripada pengalaman. Itu keistimewaan manusia. Manusia dia belajar. Kadang-kadang teori. Macam tadi Allah dah kata kepada Nabi Adam, jangan dekat kepada pokok. Dia bukan sekat dekat, nanti dia makan pun. Jangan dia ceritakan. Tetapi dia belajar dengan, jadi dia kena ada pengalaman. Ada jatuh bangun ni supaya dia tahu bahawa apa yang dia buat tu adanya sebab, adanya apa tindakan. Kita kata apa bahasa kita? Allahu Akbar. Ada dia punya akibat. Akibat daripada setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini ada akibat dia. Jadi kena hati-hati. Itu Allah nak ajar kepada Adam. Allah bagi teori, Allah bagi praktikal. Dua-duanya Allah bagi kepada Adam. Itu juga termasuk ilmu juga. Pengalaman juga adalah satu ilmu yang sangat bermanfaat. Baik. Fa'azallahu masyaitanu anha. Allah telah Iblis telah memperdaya mereka berdua daripada syurga. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka dia keluarkan mereka berdua daripada kenikmatan yang mereka berdua berada dalamnya. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'di adun. Kamu dan berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu dan sebagian lain akan jadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di muka bumi sehingga waktu yang ditentukan. Tapi apa Allah kata selepas tu, walaupun nampak macam diusir, nampak macam kena keluar daripada syurga, walaupun sebenarnya akan keluar juga. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi apa Allah SWT kata maka lalu, bila kata fa ni maksudnya terus. Kalau walaupun ada riwayat-riwayat kata macam Nabi Adam ni duduk nanti dijatuhkan terpisah dengan Hawa ke apa semua. Kemudian mereka berdoa lah apa semua. Berapa tahun tu barulah Allah turunkan ajar macam mana. Saya katakan bahawa Allah Alam kita tak tahu. Berdasarkan ayat Quran Allah kata fatalaqqa terus. Bagi saya ialah seperti mana kalau kita katakan bahawa bila kita lihat nampaknya seperti mana terus je. Fatalaqqa terus di situ juga saat dia tak tahu nak buat apa tu, saat kalau dalam surah lain dia akan diceritakan bahawa akan terlututlah pakaian tu, saat itu Allah ajar. Setelah Allah bagi tahu kepada dia, Allah ajar bagaimana untuk bertaubat. Dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman ditafsirkan terus ayat yang dalam surah Al-A'raf tu kalau tak silap berkenaan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana, sesungguhnya kami ini ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau kamu tak mengampun kami, sesungguhnya kami termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minaz zalimin. Kalau engkau tak mengampuni kami ya Allah, maka termasuklah kami dalam golongan orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Itu antara yang ditafsirkan oleh ulama. Ada dalam ayat Quran itu sendiri, dalam Quran itu sendiri. Jadi fatalaqa Adam, kemudian Adam terima min rabbih dari Tuhannya kalimat fataba alaihi.
Bertaubat itu juga termasuklah ibadah, maka dia memerlukan petunjuk daripada Allah SWT. Ini juga sebagai dalil kepada kita, ibadah itu tak boleh kita reka-reka macam tu saja. Mesti ada petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak bertaubat pun Allah ajar caranya. So kita kena belajar daripada wahyu. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah at-tawwab. Dia inilah maha penerima taubat, dia itu ar-rahim, dia maha penyayang. Dia terima apa kegelinciran, kesalahan yang kamu buat. Adam ini bukan sekadar Allah kata jangan dekat. Adam bukan dekat saja, Adam dan isteri dia makan buah daripada pokok tu. Dia buat lebih daripada Allah kata. Tapi Allah kata, jangan risau, aku ni penerima taubat. Kembali pada aku kerana aku ni maha penyayang. Ar-Rahim. Nampak Allah guna Ar-Rahim kat sini. Itu yang ada ulama kata Ar-Rahim tu untuk orang yang beriman. Nabi Adam ini termasuk pada orang yang beriman kepada Allah SWT. Cuma dia tergelincir saja. Manusia terbiasa dia lupa. Manusia itu mudah lupa. Ya tuan-tuan, bukan satu-satu bangsa saja yang boleh lupa. Semua orang boleh lupa. Manusia itu lupa. Okey tuan-tuan, gurau-gurau je. Okey, kita ayat 38. Qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu, ataupun kita kata-kata jatuhlah kamu, minha daripadanya, jami'a semuanya. Siapa? Adam. Siapa? Isterinya. Siapa lagi? Iblis. Semua keluar daripada syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika benar-benar telah datang kepada kamu daripada aku petunjuk, faman tabi'a hudaya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Dan jika benar-benar telah datang kepada kamu dari aku petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, maka tak ada rasa takut alaihim atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau tak silap, Syekh Nabusi hafizahullah mengatakan bahawa takut ni takut apa? Takut atas perkara yang mendatang. Sedih ni apa? Sedih atas perkara yang telah berlalu. Itu Allah kata. Kalau dalam kes Nabi Adam ni takut ajalah. First time nak turun ke bumi ni, tak tahu apa ada kat bumi ni. Selalu duduk kat syurga je. So jangan takut. Jangan risau. Maksudnya jangan risau yang berlebihan. Walahum yahzanun, dan jangan sedih. Jangan sedih yang berlebihan. Tadi dah makan buah kat Allah, terpaksa keluar dari syurga. Jangan sedih. Sebab macam mana pun kau akan keluar juga dari syurga macam mana pun. Cuma caranya aku telah tentukan dengan cara begini, ada hikmah dia. Jadi turunlah kamu daripada syurga semuanya, kata Allah kat sini. Fa imma ya'tiyanakum, bila dah datang kepada kamu daripada aku petunjuk. Jadi bukan saja untuk Adam, saja untuk kita. Nanti Allah akan bagi petunjuk, wahyu apa semua diturunkan kepada Nabi, diajar kepada kita. Faman tabi'a, siapa ikut petunjuk, maka dia tak akan rasa takut. Maka tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, tidak pula mereka sedih hati. Ayat ni nak ajar kepada kita sebenarnya, siapa yang betul-betul ikut Allah SWT sebenarnya, dia takkan risau yang melampau. Risau mesti ada lah. Minta maaf. Risau mesti ada, takut mesti ada. Kita manusia. Kalau tak risau pun, susah juga. Direct je tak buat kata, ada masalah, tak ada duit duduk rumah, tidur, tak apalah. Kita ikut je petunjuk Allah SWT. Tak baik, tak apa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah kata siapa yang ikut petunjuk, takkan rasa sedih, takkan rasa takut, takkan rasa sedih. Yang ini tak boleh pakai lah. Yang ini yang Allah kata berusaha, berikhtiar seperti mana yang aku suruh, sebab ikhtiar juga aku suruh. Maka Allah kata jangan risau. Siapa yang ikut petunjuk, dia takkan rasa sedih. Dia akan tak ada rasa takut. Kalau kita lihat dalam tafsir yang ditafsirkan oleh As-Sadi, bila dia menafsirkan ayat 38 ni, dia kata Allah mengulangi kata menurunkan agar bersambung jelas dengan apa yang disebutkan berikutnya, itu firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni huda, siapa yang kemudian jika datang petunjuk kepadamu. Yang ni waktu di zaman apa pun petunjukku datang kepadamu, wahai sekalian makhluk, berupa datang daripada apa? Rasul. Dan juga apa lagi? Kitab yang menunjukkan kalian kepada perkara yang mendekatkan kalian kepada aku dan kepada redha aku. Maka barang siapa yang di antara kalian yang mengikuti petunjukku, iaitu dengan beriman kepada Rasulku dan kitabku, lalu mengambil petunjuk daripada mereka, dan hal tersebut direalisasikan dengan membenarkan segala khabar-khabar para Rasul dan kitab-kitab,
dan menunaikan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya tak ada rasa takut pun atas mereka dan tidak pula mereka akan sedih hati. Dalam ayat lain Syekh Sa'di mengatakan bahawa famanittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa. Dalam surah Toha ayat 123, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Itu dalam surah Toha ayat 123. Baik. Jadi Allah bagi tunjuk kita 4 perkara menurut Syekh As-Sa'di. Dia kata menghilangkan rasa takut dan sedih. Perbezaan antara keduanya adalah bahawasanya suatu hal yang dibenci apabila telah berlalu, kata beliau, mengakibatkan kesedihan, namun apabila hal itu adalah sesuatu yang ditunggu maka mengakibatkan ketakutan. Oleh kerana itu Allah menghilangkan kedua perkara itu kepada orang yang mengikut petunjuk. Apabila kedua perkara tersebut hilang, nescaya terjadilah yang terbalik daripada keduanya, itu rasa aman yang sempurna. Kita ditimpa masalah. Sedih. Sedih sangat. Allah ada benda kesilapan, ada. Dah kena buang kerja dah Allah. Benda yang lepas. Risau apa nak jadi kat masa depan, nak bayar bil elektrik, bil internet semua ni, anak-anak nak sekolah, apa jadi. Yang zaman Covid ni memang jelas ayat ni kalau kita fikirkan. Tapi Allah kata siapa yang ikut petunjuk, Allah ajar macam-macam dalam Al-Quran. Allah ajar macam mana nak berikhtiar, Nabi ajar macam mana nak berikhtiar. Jadi kita sepatutnya kita kena yakin bahawa Allah akan jamin rezeki kita, tapi dengan syarat kita usaha, kita ikhtiar seperti mana yang Allah Quran dah ajar, dah bagi petunjuk asas-asasnya, dan Nabi pun dah ajar bagaimana nak buat petunjuk dan asas-asas untuk kita berjaya. So kita jangan lebih-lebih rasa takut yang melampau. Kita kena sedar bahawa kita ni hamba Allah, ketentuan hal telah ditentukan olehnya, yang kita kena buat adalah usaha dan ikhtiar, dan kita minta kepada Allah SWT mudahkan jalan kita, permudahkan jalan kita. Wallahu a'lam. Itu yang Allah ajar kepada Nabi Adam dan isterinya, dan itu juga Allah ajar kepada kita sebab Al-Quran ini untuk kita baca, untuk kita amal. Tetapi Allah kata walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang kafir, yakni orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, jadi Allah SWT kata siapa yang ikut petunjuk Allah, dia tak akan rasa takut. Dia tak akan rasa sedih yang berlebihan. Tapi kalau kalian kafir, maka kalian akan rasa kesedihan dan ketakutan itu selama-lamanya. Itu apa? Di dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Siapa yang dustakan ayat Allah dan dapat kebenaran, maka dia tolak, dia termasuk dalam golongan orang yang kafir, yakni dia ingkar kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Demikian kita bincangkan secara ringkas-ringkas. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang kalaupun kita tergelincir, tapi kita tahu macam mana nak kembali. Kalau boleh biarlah kita dalam keadaan yang kata tetap dalam iman, tetapi kadang-kadang ada masa kita ini tergelincir, tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kembali kepada Allah kerana Allah tu penerima taubat. Allah tu Maha Penyayang. Terima siapa sahaja yang meyakin bahawa apa sahaja yang kita baca ni datang daripada Allah, sepatutnya tidak rasa takut yang melampau atas apa yang mendatang, dan dia tak perlu sedih lebih-lebih sangat apa yang dah berlaku. Yang penting move on, teruskan kehidupan dan harapkan keridaan Allah dan keampunan Allah. Ubah, jangan ulang lagi apa yang sudah buat salah tu, yang sudahlah, maka mulakan kehidupan baru. Semoga kita menjadi orang yang diredai oleh Allah SWT. Kalaupun kita tidak bermula dengan baik, yang penting itu adalah pengakhirannya. Wallahu a'lam. Demikian sahaja apa yang kita bincangkan hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Saya mohon maaf sekali lagi seperti mana yang kita nyatakan. Saya ini bukanlah orang pakar tafsir ke apa, sekadar nak bincang-bincang sahaja, berkongsi-kongsi sahaja, simpan kat diri sendiri pun tak best juga kan. Mati bawa diri sendiri je. Kurang-kurang ada juga lah orang kata mudah-mudahan jadi amal ibadah yang tak seberapa ni. Baiklah tuan-tuan, kalau ada salah silap, tuan-tuan macam biasa saya kata tinggalkan. Ambil yang baik, tinggalkan mana yang salah, mana yang manfaat, tu ambillah. Tuan-tuan tolong doakan saya supaya Allah ampunkan dosa saya, bagi saya kekuatan untuk melakukan perkara yang baik, berkongsi dengan tuan-tuan mana yang mampu, dan mudah-mudahan Allah mengampunilah dosa saya dan dosa kita semua, dan rahmati kita semua, dan mengangkatlah wabak ni daripada dunia kita ni, daripada sini, supaya memudahkan kita untuk mengalami kehidupan yang normal seperti biasa. Boleh kita beribadah, boleh kita bekerja, boleh kita menuntut ilmu dalam keadaan-keadaan normal, dan kepada hanya yang kita kena yakin Allah SWT boleh angkat segala musibah yang berlaku ini. Kerana orang yang mendapat petunjuk itu, faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim
wala hum yahzanun. Demikian sahaja yang hendak kita bincangkan. Semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat kerana sudi mendengar, kerana sudi mengikuti kuliah ini, sudi mengikuti perbincangan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.